Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, iaitulah pada pagi Sabtu 8 hari bulan Zulqa'dah tahun 1434 bersamaan dengan 14 September 2013, kita dapat memulakan pengajian kita dalam sebuah kitab, nama dia Mastika Hadis. Kitab Mastika Hadis, di mana kitab ini saya namakan kitab Malaysia kerana dikeluarkan oleh secara rasminya oleh bahagian agama Pejabat Perdana Menteri yang sekarang ni telah dirasmikan dengan nama JAKIM. Jadi kitab Mustika Hadis ini menarik untuk kita kongsikan. Cuma kita mula pada kali ini, iaitulah bermula dengan jilid yang kedua. Kenapa tidak ada, dia ada muqaddimah dan jilid pertama. Ana pilih jilid yang kedua kerana dia kesinambungan dengan pelajaran kita yang lepas, iaitulah Munyatul Musalli, yang membincangkan tentang hukum salat. Jadi memandangkan tajuk yang kita pilih untuk kuliah kita di sini tentang salat, maka kitab ini menarik. Kita ibaratkan seperti syarah kepada Munyatul Musalli. Munyatul Musalli itu matan, kitab ni anggap syarah kerana dia terlalu banyak, terlalu panjang perbincangannya. Dalam kitab ini dia bermula daripada taharah sampai kepada mati. Ada 260 hadis. 260 hadis. Kalau setiap kuliah kita boleh baca 20 hadis pun, kita ada berapa puluh siri mau tamatkan. Jadi insya-Allah cara pengajiannya macam biasalah, uslub yang anda gunakan, iaitulah kita akan baca teks kitab ini harfian, huruf sepatah demi sepatah. Apa yang jelas, alhamdulillah, kita teruskan. Mana-mana tempat yang perlukan penjelasan, anda akan jelaskan. Mana-mana hadis yang telah disebut, kalaulah hadis itu dalam Bukhari, dalam Muslim, alhamdulillah, Allah Ta'ala dah selesaikan kita daripada mencari darjahnya. Tapi kalau dalam Abu Daud, Ibnu Majah, ataupun banyak hadis-hadis yang disebut dalam kitab kita ini yang agak pelik, mungkin zaman mereka sukar untuk cari hadis, seperti Rawahu Ruzain contohnya. Sedangkan kalau kita tengok dalam Maktabah Syamilah yang ada hari ini, tekan je keluar dalam Bukhari, hadis tu dalam Bukhari. Jadi inilah di antara khidmat kita kepada kitab ini. Kita selain daripada syarah, kita akan sama takhrijkan hadis-hadis, dan mudah-mudahan insya-Allah dalam cetakan yang berikutnya pihak Jabatan Kemajuan Islam boleh tambah balik, iaitulah takhrij hadis, nyatakan darjahnya dan sebagainya, untuk lebih melengkapkan dan menyenangkan para asatizah. Untuk boleh katakan kita ini memang dijadikan teks ataupun muqarrar di masjid-masjid dan di surau-surau di seluruh negara. Kita balik kepada tajuk kitab. Kitab ni nama apa? Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna mastika? Yang kita tahunya minyak mastika. Minyak mastika kenal kan? Minyak mastika kenal. Makna mastika tu apa? Menurut Kamus Dewan Bahasa, mastika ni iaitulah batu sakti. Batu sakti dalam kepala ular. Mana jumpa ular yang pelik ni, bisa tu ada batu dalam tu. Ataupun dia panggil geliga ataupun gemala.
Jadi mestika ni geliga, benda yang terbaik lah, benda yang terbaik. Makna yang kedua, mestika dengan makna permata yang bernilai, intan, yang termolek, dan juga dengan makna sesuatu yang disayangi. Itu makna mestika. Ada 4 makna sini: batu sakti, intan yang bernilai, perkara yang termolek, tercomel, sesuatu yang disayangi. Jadi mestika hadis, 4 makna ni memang tepat, kena pada dia belaka. Menurut seorang sahabat saya yang buat kajian pada buku ini, dan dia sendiri sempat bertemu dengan Allahyarham penulis kitab Syekh Abdullah Basmih, dia kata saya pilih kalimah mestika ini bermakna geliga, diambil daripada perkataan Indonesia. Itu secara syafahi lah, secara. Kemudian apa makna hadis? Hadis iaitulah dari sudut definisinya ma udhifa ila nabi, semua perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan atau perbuatan ataupun takrir makna akuan ataupun sifat. Kalau kata ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia merangkumi 4 perkara. Ada yang mengatakan kalau satu takrif lagi dia panggil khabar. Yang kita nak di sini iaitu takrif hadis. Mestika hadis maknanya pilihan yang sangat berharga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi hadis. Kalau nak sebut sunnah, dia dekat dua tu. Jadi saya pun tak nak cerita panjang tentang muqaddimah ni. Mestika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak mengenali pula penulisnya. Coba tengok dalam Skapus Sirih. Jadi istilah orang Melayu kita ni, kalau tulis benda-benda Skapus Sirih. Saya tanya juga penulis-penulis tu, Skapus Sirih, kata tak makan kau sirih. Dia kata tak makan juga, tapi dah jadi begitu dah, Skapus Sirih. Sekarang ni pula orang panggil secawan teh. Lama kita hari ni apa dia nak kata, istilah baru pula ni. Dalam Skapus Sirih ni, tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdullah Basmih, penulis kitab ini. Tengok kita, sebelum kita pergi kepada muqaddimah dia, saya nak memperkenalkan, tidak adil rasanya kita baca kitab tanpa mengenali tuan. Seorang tokoh yang begitu hebat, Syekh Abdullah Basmih rahimahullahu ta'ala ini, nama dia Abdullah Basmih bin Muhammad Basmih. Biasalah orang Arab ni ada ba tu banyak. Dilahirkan di Mekah pada tahun 1913. Lahir dia di Mekah, mana Al-Makki. Kalau kita nak letak dia ni Abdullah Basmih Al-Makki, cantik. Dia ni lahir di Mekah. Bapaknya Muhammad Basmih bin Saleh Basmih berasal dari Hadramaut, Yaman. Manakala ibunya Aisyah binti Hamad yang berketurunan Arab daripada Bishah, satu tempat nama Bishah di Arab Saudi sekarang. Beliau dibawa ke Mekah oleh bapaknya pada tahun 1927. Bapaknya bekerja dengan Syekh Haji di Mekah dan sentiasa berulang-alik dari Mekah ke Tanah Melayu. Zaman dulu, sebelum ada muassasah ni, Syekh Haji Mekah ni, dia akan mari lepas haji, mereka akan dipanggil turun ke Jawa, ke Tanah Jawi dia panggil. Bahasa Melayu ni Tanah Jawi. Ni kita rekodkan cerita-cerita lama ini untuk anak-anak kita masa depan boleh dengar cerita. Tanah Jawi ni, pasal tu orang Arab sekarang ni pun dia panggil kita ni Jawa. Dia panggil ya Jawa. Kata mana Jawa aku? Kalau tempat kita ni Jawa, ada keturunan dia sendiri kan. Kita ni asalkan Melayu ni Jawa belaka. Jangan marah lah. Kalau Arab panggil Jawa, kata tak, saya bukan Jawa, saya Bugis. Tak ada, Jawa belaka. Dia tak kira dah. Itu Jawa. Jadi mereka akan mari ke Malaysia, ke Tanah Melayu, Indonesia sekitar ni, untuk cari jemaah haji. Jadi jemaah ni berdaftar, nak pergi haji lah daftar. Bila sampai di Jeddah dengan kapal laut,
dia panggil masa tu. Orang Arab yang tanya, awak syekh siapa? Mana syekh mana mu ni? Kita sebut syekh orang ni. Dia panggil syekh ni, ambil jemaah haji dia. Sekarang ni relax lah, tak ada masalah lah. Tabah haji dah selesai belakang, sampai stiker dah ada di pasport kita, maktab 70, maktab 100, semuanya sudah ada. Jadi tak ada mikir syekh apa. Yang kita fikirnya nak pilih syarikat mana di Malaysia. Allahyarham Syekh Abdullah Basmiyah telah kehilangan kasih ibu dalam usia yang masih muda. Ketika di Mekah, bapaknya telah bertemu jodoh dengan seorang gadis Melayu yang bernama Yang Cik binti Haji Kasih dari kampus Sungai Kertih, Pengkalan Balak, Melaka. Ini cerita dia panjang lah. Jadi pendidikan Syekh Abdullah Basmiyah ini sekolah Melayu di Pengkalan Balak pada tahun 1927. Ketika berumur 12 tahun, bila balik ke Melayu ni, dia belajar di sana. Syekh Abdullah Basmiyah berkahwin, mendirikan rumah tangga pada tahun 1939 ketika berusia 26 tahun dengan seorang gadis Melayu yang bernama Hawa binti Ali. Hasil perkongsian hidup, ini yang saya nak sebut ni, perkongsian hidup selama 49 tahun, mereka telah dikurniakan 23 orang cahaya mata. Kita 3 orang pun tak apa nak semangat dah. Ada orang tanya, ustaz saya dah 3 orang anak, boleh tak saya nak cut? Jangan, kata, kalau mati 3-3 awak menyesal seumur hidup. Bagi peluang lagi. Kenapa nak 3? Dia 23 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Namun yang hidup hanyalah 14 orang, 6 laki-laki, 8 perempuan. Pada tahun 88 ketika beliau berusia 75 tahun, isterinya telah meninggal dunia. Pengalaman hidup dia panjang lah. Pengalaman hidup dia sangat panjang. Tuan-tuan boleh tengok, cari dalam YouTube. Cuma dia ni di antara sumbangan yang sangat masyhur, iaitulah penulisan dia kepada kitab Mustikah Hadis ni 3 jilid. Jilid yang pertama muqaddimah tentang kelebihan ilmu, kemudian mari pula jilid yang kedua, jilid yang pertama tentang akidah, rukun iman. Dia syarah kepada rukun iman, daripada beriman kepada Allah sampai kepada beriman pada hari akhirat. Sangat cantik kitab ini, alhamdulillah saya telah syarah banyak puluh siri juga. Boleh tengok dalam blog Abu Anas tu, cari rakaman muqaddimah Mustikah Hadis dan Mustikah Hadis jilid yang pertama ada. Kemudian di antara yang besar lagi tulisan beliau, iaitulah menyiapkan tafsir Al-Quranul Karim yang diberi nama Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Ini jilid pertama disiarkan pada tahun 1976 ke berapa? Silap tulis. Kemudian 66. Jilid yang kedua pada 70, jilid yang ketiga pada 1972. Jadi banyak dia tulis awal tahun dulu lagi. Dan di antara tafsir yang terbaik untuk orang Melayu, iaitulah tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Menarik, dia ringkas tapi ada huraian dia, nota kaki dia ada. Kalau baca tafsir itu kena turun sekali ke nota kaki bawah tu, karena dia penjelasan dia itu sangat menarik. Di antara karya Syekh Hamdullah ni banyak, dan seorang yang sangat hebat dari sudut perjuangan Islam, dia sangat kuat. Tahun 1968, bukan 88 tadi, 68 menterjemah, menulis tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Muqaddimah Mustikah Hadis ditulis pada tahun 73. Mustikah Hadis Rasulullah jilid yang pertama 74, dan Mustikah yang kita baca ini iaitulah jilid yang kedua pada tahun 1984 bersamaan dengan 1404. Dia punya kitab banyak sekali. Yang pertama sekali yang saya rasa kita sangat terhutang budi dengan Syekh Abdullah Basmiyah ni, iaitulah kitab Muqaddam Al-Quran. Ingat ada waktu kita belajar Quran kecil dulu, Muqaddam, belajar. Itu di antara usaha beliau yang ditulis pada tahun 1963. Ramai lagi yang tak beranak lagi masa tu kali, sebahagian daripada kita ni. 63, saya pun tak lahir lagi. Boleh teka berapa umur dah.
Kitab muqaddam, jadi sekarang ni banyaklah Al-Baghdadi, Al-Iqra, semuanya adalah ke, tapi usaha awal dia tu muqaddam. Kemudian tahun 63 juga dia tulis Sinar Hidayah, panduan salat. Tahun 67 panduan untuk wanita. Kemudian dia tulis sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, puteri-puteri Nabi. Tahun 53 lagi dia tulis kitab Berjihad pada jalan Allah, Qada dan Qadar, kesatuan hukum Islam. Tahun 52 perempuan dan pilihan raya. Dia sudah bincang dah, tak merdeka lagi tu bincang tentang pilihan raya dah. Tahun 53 wakil rakyat dalam Islam. Jadi cerita dia tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita lihat perjuangan dia, memang seorang yang kuat menentang penjajah, dan jasa dia, sumbangannya boleh tengok dalam tulisan yang kita nak masuk kepada mukaddimah kitab kita ni. Tajuk dia Sekapur Sirih. Sekapur Sirih, biarlah kita tak makan sirih pun, kita ambil kapur je lah. Jangan marah lah setengah orang kata apa yang main sirih-sirih. Saya kata saya pun tak tahu. Jadi dia tulis sirih, kita baca sirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam jilid yang pertama, bahawa himpunan hadis-hadis yang disajikan dalam kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Kerana agama Islam itu meliputi 3 dasar, iaitulah iman, Islam dan ihsan. Jilid yang pertama yang diterbitkan dahulu mengandungi hadis-hadis yang berhubung dengan Islam, iaitulah hukum tauhid ataupun disebut dengan nama aqidah. Aqidah, cuba lihat, dia bincang tentang rukun iman. Jilid yang kedua ini mengandungi hadis-hadis yang berhubung dengan Islam, iaitulah hukum-hukum syarak. Khususnya dalam kitab kita ni, jilid yang kedua ini khas bincang tentang salat sampai kepada hukum jenazah. Oleh kerana hukum syarak itu luas, meliputi ibadat, muamalah, munakahat mana hukum-hukum nikah kahwin, jinayah dan lain-lain soal masyarakat, maka tidak dapat dikumpulkan semuanya dalam satu jilid sebagaimana yang dijangka pada mulanya. Mungkin pada mulanya dia jangka nak ringkaskan, tapi bila dia dikumpul, nampak baik kita jelaskan daripada kita ringkaskan. Dengan yang demikian, jilid yang kedua ini mengandungi secara khusus hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan ibadat khusus, iaitulah mengenai salat. Kalau sebut ibadat, dia panggil fiqh ibadat. Kita jangan salah, dalam Islam ini ibadat itu merangkumi semua sekali. Ini dipanggil ibadat khas, namanya ibadat khusus, ibadat salat. Manakala zakat, puasa dan haji insya-Allah akan disajikan dalam jilid yang ketiga. Jadi jilid yang ketiga nanti bab haji, puasa dan zakat. Bahagian muamalat, munakahat, hukum-hukum nikah kahwin dan jinayah insya-Allah akan dimuatkan dalam jilid-jilid yang berikutnya. Sampai hari ini saya tak nampak lagi jilid yang keempat dan seterusnya. Boleh jadi sebab penulisnya telah meninggal, maka dia tak ada orang sambung lagi. Jadi kita harap insya-Allah akan ada panel yang akan menyambung tugas yang baik ini, insya-Allah. Jilid penutup dalam siri Mustikah Hadis akan dihajikan dalamnya hadis-hadis yang berhubung dengan ihsan, dengan akhlak dan asuhan budi. Jadi dia punya proposal dia memang cantik lah. Dia nak buat semua yang merangkumi perkara ini. Elok juga dinyatakan di sini bahawa mana-mana masalah yang memerlukan penjelasan, maka huraiannya disajikan dalam kitab ini adalah menurut apa yang difaham dan dipilih oleh alim ulama dalam mazhab Syafi'i sahaja. Mana asas kepada perbincangan kitanya mazhab Syafi'i. Kecuali beberapa masalah tertentu diterangkan juga penjelasan mengenainya menurut mazhab-mazhab yang lain
iaitulah mazhab Hanafi, Abu Hanifah, Maliki, Imam Malik bin Anas, dan Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini penting. Karena itulah dalam kitab Muqaddimah ketika menjelaskan tentang kewajiban membantu orang-orang Islam, pena penulis mengatakan kita wajib menolong orang Islam, melepaskan mereka daripada kesusahan, termasuk dalam bab hukum hakam. Dalam bab hukum hakam, walaupun terpaksa mencari masalah dalam mazhab-mazhab yang lain, kerana kadang-kadang tak selesai masalah. Isu yang ada hari ini contohnya apabila kerajaan menggunakan fatwa lain daripada Syafi'i tentang bayar zakat. Orang tak bayar dah zakat hari ni, pikul beras pergi rumah Tok Imam, ada lagi. Kalau bawa beras pun Tok Imam minta maaf dah. Saya nak letak di mana beras? Rumah saya kecil ni. Kerana qaryah kita ini sudah besar. Jadi maka penjelasan di sini mengatakan kita akan ambil daripada kitab-kitab yang lain. Dalam jilid yang kedua ini, selain daripada ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dalil-dalil asasi, saya sajikan 260 hadis yang disertakan dengan maknanya dan huraiannya. Serta dengan maknanya dan huraiannya sekali. Alhamdulillah. Dan sejumlah hadis-hadis yang diambil maksud saja. Jadi sebahagian hadis dia tak ambil matan, mungkin kerana takut panjang ke, nak ringkaskan, ambil makna saja. Tiap-tiap hadis pula diterangkan darjahnya, sama ada yang sahih atau hasan ataupun dhaif. Ini asasnya macam itulah. Cuma tapi dalam pelaksanaan nampak ada tertinggal dalam isu ni. Disertakan dengan nama kitab dan tempat ambilnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Muqaddimah dan jilid yang pertama dahulu, bahawa penyusun dan kitab ini sedia menerima cadangan dan teguran yang membina untuk kebaikan bersama. Kepada Allah jualah dipohonkan taufik hidayah, dan berharap semoga kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat memberi manfaat kepada pembaca secara umumnya. Hamdulillah Basmeh, Pusat Islam Kuala Lumpur, 1983 bersama dengan 1404. Jadi alhamdulillah kita hari ini Abu Anas di Dewan Syarahan Utama Masjid Negara memulakan syarahnya pada 14 September 2013. Untuk catatan lah, Syekh Hamdulillah Basmeh ini meninggal pada hari Ahad 14 Julai 1996 ketika berusia 83 tahun. Kita masuk kepada bab yang pertama. Kalau naskah Jawi ini muka surat 1, pendahuluan. Tengok dalam kitab pendahuluan tu, tengoklah. Yang naskah Rumi itu muka surat 1 juga. Muka surat 1. Jadi cantiklah, sama-sama dari segi muka suratnya sama. Tak lari. Tajuk dianya Islam dan hukum-hukumnya. Islam dan hukumnya. Islam dengan hukum. Jadi kita nak kenal apa itu Islam dulu. Kata orang, bila tak kenal, macam mana kita nak beramal dengan perkara tersebut? Bila tak kenal, macam mana nak buat dengan perkara yang tersebut? Sebagaimana yang sedia diketahui, agama Islam adalah sebesar-besar nikmat yang telah dikurniakan Allah kepada umat manusia untuk mengatur hidup dalam dunia ini menurut cara yang diredai oleh Allah, dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Jelaslah kepada kita nikmat yang besar. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala wujudkan kita ke alam dunia ini. Kalau Tuhan tak wujudkan, tak ada kita. Kemudian selepas kita wujud, yang lebih besar daripada itu lagi, Allah kurniakan kepada kita Islam sebagai anutan. Kalau kita tak dapat agama ini, kita akan duduk dalam agama lain, ataupun menjadi manusia yang tidak beragama. Sama ada tidak agama kerana tak tahu, ataupun memang tak mahu ambil tahu agama. Ramai manusia di kalangan ini. Maka nikmat yang besar,
Islam itu nikmat yang terbesar kerana ini menyelamatkan kita. Mana kalau kita lahir ke dunia tak jadi Islam, baik tak ada, baik tak lahir, maknanya kita tidak kena apa-apa. Jadi alhamdulillah, nikmat yang besar. Kemudian nikmat yang besar seluruh daripada itu, iaitulah apabila kita dipilih oleh Allah menjadi penghuni syurga di akhirat nanti insya-Allah. Hakikat beragama ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang diridai oleh Allah di sisi Allah ialah Islam. Tengok, kalau naskah lama warna hijau itu senang, dia punya nota kaki dia ada kat bawah. Tapi naskah baru ni dia panggil nota hujung. Nota hujung ni kena cari kat belakang, bukan belakang terus kitab, belakang bab. Di belakang bab tu ada nombor 1. Nombor 1 bermaknanya ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 19. Jangan cari belakang, bukan semua belakang kitab lah, belakang bab je, dalam muka surah 14, 15. Ini cara penggunaan kitab, cari dalam muka surah 15. Itu nota hujung. Mana setiap bab hujung dia tu nota duduk situ, hadis di situ, nombor ayat di situ. Ini cara penulisan. Tapi kalau ana lah secara peribadi, ayat kita akan letak terus lepas pada terjemahan, sebab senang orang mau cari. Hadis macam tu juga, tapi kalau huraian panjang mungkin di ujung ni tak bagus. Yang terbaik ya, pada pandangan saya itulah nota kaki lebih baik. Tak payah pusing sana pusing sini duk cari mana ni. Akhir sekali ujung kepala cari jumpa ekor tak ada pula. Itu macam-macam lah uslub penulisan moden ni, sama ada nota kaki atau nota hujung. Nota kaki atau nota hujung. Tapi kalau kita, saya rasa kaki lebih senang. Biasa nota hujung ni kalau dalam internet dia payah nak letak kaki, dia pergi ke hujung sekali untuk rujukan. Jadi agama yang diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla agama Islam. Jangan ada pula hari ni dia panggil golongan liberal. Kenal golongan liberal ni? Liberal ni bagi dia agama sama belaka, masing-masing mencari kebaikan. Lah, kita sebagai seorang Muslim wajib letak depan mata kita, innad dina indallahi Islam. Agama yang benar yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla Islam saja. Agama lain tidak benar, tapi bukan bermakna kita kena perang dengan mereka lah. Kita menerima toleransi dalam memilih agama, dalam bab beragama, tapi jangan iktiraf dan jangan menyokong. Saya Islam tapi tak apalah awak lah, bukan tak apa, kena dakwah mereka mari kepada Islam. Kita ajar mereka dengan cara yang baik, cara yang lemah lembut, dengan cara yang diterima oleh orang. Ini kena buat. Ini masalah pluralisme, liberalisme ni satu kes yang agak menular dalam masyarakat dan perlu pada perhatian lah, pada muslimin dan muslimat perlu ambil perhatian isu ni. Ayat yang berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, ambil agama lain daripada Islam sebagai pegangan hidup dia, tak kira agama apa saja pun, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi. Hari akhirat orang ini termasuk di kalangan orang yang rugi, kerana Allah tawarkan nikmat yang begitu besar, mereka tidak menerimanya dengan cara baik. Tengok nombor 2 surah Ali Imran ayat 85. Ini penjelasan yang sangat jelas kepada kita. Islam hanya sahaja diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila sebut Islam, apa dia Islam? Kalau orang mari tanya kita, biasanya yang suka tanya orang ni dan memang kena jawab, itulah imam-imam kita lah, juru nikah. Juru nikah hari ni dia suka tanya, awak nak kahwin? Nak kahwin ni depan imam. Tanya rukuk Islam berapa? Hapalah dia rukuk Islam 5, rukuk iman 6, kan? Hafal belaka tu. Kalau tak hafal, imam tak akad nikah pula. Kadang-kadang imam ni nakal, dia bukan tanya rukuk Islam saja, dia tanya rukuk solat sekali. Ni mahal lekat.
Ada seorang kawan saya imam tu, dia suruh baca tahiyat. Oh, dia kata ramah tak lepas. 7 kahwin, 6 orang tak boleh baca tahiyat. Subhanallah. Ni anak orang Islam, anak orang Melayu nak kahwin, tahiyat tak kena baca. Imam tu cerita, dia kata macam mana nak buat ustaz? Kata ajar dia biar dia kena baca. Jadi bila sebut tentang Islam, rukun tu lain. Ini pengertian, takrif Islam. Kalau tak jelas tarikh ini, bermakna kita berada dalam keadaan yang begitu berat. Islam artinya selamat sejahtera. Islam dengan makna selamat sejahtera. Islam juga bermakna tunduk, patuh dan berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa Melayu lama ni sudah. Serah bulat-bulat mana? Islam tunduk, patuh, serah. Menurut huraian yang lebih lanjut, ni di mana? Dalam kitab Muqaddimah Mustika. Dalam Muqaddimah Mustika, siapa ada Muqaddimah tu beli, dan saya sure lah kalau ada yang duit banyak tu beli semualah Muqaddimahnya, Muqaddimahnya jilid 1, dia tak sekali 1 jilid. Maknanya kalau kita beli semua Mustika ni 3 jilid saja, tak koleksi kat rumah tu, boleh dijadikan rujukan dan juga panduan untuk kita nak belajar. Cuma kena adalah tempat-tempat yang kita kena belajar. Menurut huraian lebih lanjut dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis, Islam mempunyai 3 pengertian. Ini ingat, lepas ni boleh jawab insya-Allah. Yang pertama, mematuhi segala perkara yang disampaikan dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tersebut dalam ayat 19 surah Ali Imran yang lepas. Yang pertama sekali, patuh. Apa makna Islam? Patuh. Kalau kata kita ni, saya ni orang Islam, apa dia makna Islam? Maknanya kita telah patuh, tunduk, taat, ikut agama. Itu dipanggil Islam. Kalau kata awak ni siapa? Islam, tapi tak sembahyang, boleh jadi Islam ke tidak? Islam juga Islam pada nama, tidak sempurna, kerana dia tidak tunduk dan patuh. Dia dalam Al-Quran Al-Karim telah sebut syarat kita terima hukum ni, iaitu yang pertama sekali menerima hukum, yang kedua meredai hukum tersebut. Terima, reda, lain. Ada kalanya kita terima tapi tak reda. Ada ke tidak? Terima tak reda. Macam undang-undang JPJ. Kalau kena saman, terima tak terima? Terima. Saya tak nak tanyalah soalan kedua ni. Reda ke tak reda? Bayar juga saman tu. Tak bayar tak berjalan kereta. Tapi keluar daripada tempat saman senyum ke marah? Macam-macam lah tak? Atas budi bicara lah kan? Ada yang marah, ada yang kurang marah, ada yang tahu dah dia bersalah, senyap gitu. Berbeza tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada pusat zakat. Lepas pada keluar pusat zakat, ada yang menyumpah-nyumpah, ada. Tengok beza. Keluar pusat zakat, semuanya cium dia punya resit. Alhamdulillah, saya dah dapat laksanakan tugas untuk agama. Gembira, happy kita sebab kita melaksanakan tugas agama, mengeluarkan zakat. Ini perbezaan. Jadi hukum Islam itu sendiri bermakna kita terima, patuh dan reda dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah bila kita terima, ini Islam cakap, stop. Tak boleh pergi selalu. Dia kata, Islam payahlah, rigid lah. Mungkin penjelasan tentang hukum tu mungkin berbeza. Ada ustaz yang boleh terima, lebih agak lega sikit. Ada ustaz yang agak teliti. Ada ustaz yang memang tak tahu apa. Maknanya tanya dia semua boleh berlaku. Itu masalah juga. Jadi kita nak yang teliti itu yang lebih baik, walaupun menyusahkan tapi menyelamatkan kita, insya-Allah. Tapi yang terlalu ketat sangat pun tak boleh juga. Benda yang boleh dilega jangan diketatkan, menyanya pada orang. Yang kedua, kalau kata apa itu Islam, dia panggil hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut pada ayat 85 tadi. Dan ayat yang kita baca tadi, wa may yabtaghi Islam. Jadi Islam di sini dengan makna hukum. Kalau kita dengar
Islam mengharamkan arak. Apa makna Islam? Hukum Islam. Yang ketiga, agama yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam ayat yang tersebut pada ayat 3 surah Al-Maidah, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maknanya Islam itu ada 3 makna. Yang pertama, kalau kita kata Islam, maknanya bukan Kristian. Islam bukan Buddha, yakni agama Islam. Islam dengan makna hukum. Islam dengan makna tunduk, patuh, taat. Jadi 3 ni mesti dihadamkan. Yang rajin menulis tu boleh tulis. Islam itu ada 3 makna, ada 3 erti, dan boleh disebarluaskan kepada masyarakat supaya kita tahu bila mana Islam, 3 komponen ni mesti lengkap. Yang pertama agama, yang kedua hukum, yang ketiga kepatuhan seorang itu terhadap undang-undang ataupun hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia lengkap dan sempurna dia punya kedudukan. Dalam hadis pula, tadi kita bincang 3 ayat daripada Al-Quran Al-Karim tentang Islam. Dalam hadis pula diterangkan tentang Islam dan dasar-dasarnya yang 5 seperti berikut. 5 dasar ni seperti berikut. Yang pertama, hadis yang pertama, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadan wa hajjil bait. Ibnu Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina, ditegakkan atas 5 dasar, 5 rukun, iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, memberi zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Alhamdulillah. Jadi jelas kepada kita bahawa semua 5 rukun ni tak boleh dipisah. Satu, kalau kata aku terima solat, zakat tak nak bayar, lah, orang ni tidak Islam. Mengingkari salah satu daripada 5 rukun ni bukan Islam. Mana kita di situ? Bunyal Islam ala khamsin. Kalau ada orang mari nak tambah akhir zaman ni pun jangan terima juga. Ada lagi tambahan, bunyal Islam ala khamsin, syahadah apa ni, al-wilayah satu lagi. Ni pokok Syiah dia tambah al-wilayah. Tak usah pakai lah tu. Kalau bunyi wilayah banyak tu bukan wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan boleh duduk kat sini. Al-wilayah dengan mana al-wilayah ni? Oh, Ali tu jadi khalifah, jadi pemimpin selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang kita belajar hari ni, Abu Bakar dulu, mari Sayyidina Umar dan sebagainya. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut. Hadis yang kedua ni ditegaskan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi hadis yang kedua ni pun sama. Dasar-dasar Islam itu ialah engkau melafazkan 2 kalimah syahadah. Tashhad, menyaksikan 2 kalimah syahadah. Jadi dia terjemah dengan lafazkan. An tashhada. Tashhada maknanya menyaksikan. Karena itulah dalam bab akidah, dalam jilid yang mula-mula pertama tu, nak jadi saksi di sini mesti melalui 2 dan 3 proses yang betul, iaitulah kata dengan lidah, tasdik dengan hati, dan amal dengan anggota. Itu mana saksi. Kalau setakat mengucap saja la ilaha illallah tapi hati tak percaya, tak jadi. Macam sebahagian daripada masyarakat di Malaysia ni, ramai orang-orang Cina kampung yang duduk dalam masyarakat Melayu, dia mengucap biasa ya bagi dia. Kadang-kadang kita gior dia tahu ustaz la ilaha illallah, lambat dia tahu ustaz apa. Dia mengucap dulu la ilaha illallah, tapi dia tidak Islam sebab dia kata dengan mulut tu, sebab dia dengar orang kata. Dia dengar orang kata.
non muslim, orang tak kata orang kafir sekarang ni, dia panggil non muslim yang duduk di negara-negara Arab, yang kerja, sama ada nurse kat hospital ke apa, dia bergawal ke, dia bila bercakap dengan kita, insya-Allah you boleh mari sini, dia kata insya-Allah. Kita kata kawan suit, dia kata bukan Islam tu, insya-Allah, dia dengar Arab semua, insya-Allah, insya-Allah, jadi satu budaya cakapan, orang kata insya-Allah, orang kata la ilaha illallah, subhanallah, biasa. Jadi nak syarat dia mesti ada tasdik, kata dengan lidah. Kalau mari orang bukan Islam, aku beriman dah, mana? Dalam hati. Mengucaplah la ilaha illallah, tak mau kata, lah, belum jadi. Dia mesti 3 komponen ni jadi, iaitulah kata dengan lidah, tasdik membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota. Jadi kalau kita kata dengan lidah, hati kosong, itu dia panggil munafik. Wal iyaz billah. Kalau hati saja kata mengakui la ilaha illallah, lidah pun kata juga tapi amalannya tidak ada, itu dia panggil golongan murji'ah. Murji'ah ni golongan yang memisahkan di antara iman dengan amal. Dia kata kalau kamu dah beriman, dah mengucap dah, tak salah, buatlah apa saja nak buat pun. Sama iman kamu setara dengan malaikat, setara dengan Abu Bakar, setara dengan Sayyidina Umar. Boleh buat. Maka dia akan jadi, dia panggil golongan murji'ah. Murji'ah hari ni kalau pergi cari di mana-mana atas dunia ni, pergi tempat pendaftaran pertubuhan pun tak akan jumpa cari. Murji'ah tak ada lagi. Tapi yang adanya, iaitulah golongan-golongan yang semi murji'ah, terdiri daripada golongan pluralisme, golongan-golongan liberal yang mengatakan agama ni tak ada, boleh bebas. Ini termasuk murji'ah. Tapi unsur murji'ah ada. Kerana dalam dunia ini, bila ada yang awal tu mesti ada unsur-unsur dia. Seperti adanya golongan Mu'tazilah. Hari ini tak ada lah Mu'tazilah yang mengaku sebagai Mu'tazilah. Tapi golongan yang menggunakan otak masih ada. Melebihkan akal daripada nakli ada. Orang macam yang memisahkan di antara iman dengan amal sangat ramai. Dan seterusnya. Jadi dasarnya iaitulah kita mengucap, mengakui, bersaksi 2 kalimah syahadah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah. Dan engkau mendirikan salat, memberi zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau juga mengerjakan haji ke Baitullahil Haram, maka jika engkau mempunyai mampu sampai kepadanya. Jadi tambahan hadis yang kedua ini menarik, ini stata'ta ilaihi sabila. Wajib haji bersyarat. Apa dia syarat? Kalau mampu, wajib. Kalau tak mampu, tak wajib. Cuma kita hari ni, saya tak tahu macam mana mau kata, macam mana takrif mampu zaman kita hari ni. Sebab kita lihat ramai di kalangan umat Islam hari ni kaya, tapi tak pergi haji. Kenapa tak pergi haji? Oh, dia kata saya cuma satu je kemampuan yang ada zaman moden ini yang mudah untuk kita gunakan, iaitulah masalah kota haji. Saya daftar, tuan-tuan ingat tak? Kalau yang daftar 2013 tahun ni, saya dapat maklumat mengatakan dia akan dapat kota haji tahun 2060. 2060 baru pergi. Ada kawan tu dia pergi daftar semua anak beranak dia. Kata, berapa budak kecil? Tak kecil dah. Tahun 2060, anak dia sekarang ni baby lagi tu berumur 40 tahun. Pergi ambil lah, suruh kawan-kawan kalau ada anak ke cucu ke, bawa semua kita tabur haji, daftar naik haji. Orang tabur haji tak kata apa, kecil, dia tak kata kecil, sebab kota yang diberi pada tahun 2060. Yang baru lahir pun terus dia pergi daftar naik haji dah. Sedang oleh umur 60, umur 40 dapat panggilan, anda dijemput mengerjakan haji. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis yang kedua ni ada tambahan man istata' ilaihi sabila, tambahan bagi haji ini wajib bagi orang yang mampu. Hadis riwayat Muslim, sebagaimana diterangkan dalam bahagian yang lalu bahawa salah satu daripada pengertian Islam ialah hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Azza wa Jalla. Hukum-hukum dan peraturan yang tersebut yang terdiri daripada suruh dan tegah, arahan, larangan, adalah meliputi segala bidang hidup umat manusia. Semua komplit dalam Islam ni, daripada apa saja, daripada tidur, bangun, makan, minum, berkahwin, tidak ada yang tertinggal. Semua hukum dijelaskan dan dinyatakan dalam Islam.
Jadi kalau kata Islam ni tak lengkap, ada bab solat dengan zakat dengan kahwin je, yang lain-lain tidak, lah. Kita masih lagi tidak menerima sepenuhnya Islam. Islam yang demikian sifatnya berasaskan 5 dasar atau 5 rukun sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya itu. Daripada 5 dasar inilah terbit dan kembali kepadanya segala hukum dalam setiap keadaan umat manusia dalam alam kehidupan ini. Tengok keterangan dia kata apa? Nombor 6, dia suruh rujuk pada mestika hadis yang awal juga. Tak apa. Dalam pada itu, Islam dan pengajarannya tidak terhad kepada kandungan rukun-rukunnya yang 5, yang sebahagian besarnya menerangkan hukum-hukum syarak mengenai ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi masih banyak lagi pengajaran Islam yang menerangkan hukum-hukum syarak mengenai muamalat. Masalah muamalat iaitulah kerja buat kita, jual beli, makan minum, kontrak, perjanjian, itu di bawah muamalat. Munakahat, nikah kahwin. Jinayah, undang-undang jenayah. Dan lain-lain soal masyarakat dan akhlak yang menghubungi manusia sesama sendiri. Jadi kalau kita belajar fiqh Islam ini, dia bagi kepada 4 kategori. Satu dia panggil fiqh ibadat, bermula daripada taharah sampai kepada haji, ibadat. Yang kedua dia panggil fiqh muamalat. Muamalat ni semua jual beli, sewa menyewa, kontrak, apa lagi upah, ijarah, itu dia panggil dalam bab muamalat. Yang ketiga dia panggil bab munakahat, tentang nikah, cerai, iddah, susuan biasa masuk dalam itu juga. Ini pembahagian. Yang keempat dia panggil jinayah, undang-undang jinayah. Pembahagian pembesar ini biasanya kitab fiqh dia bagi. Tapi dalam kitab-kitab fiqh baru ni dia bagi banyak lagi lah. Undang-undang jinayah satu, undang-undang ahwal alaqat di antara hubungan orang Islam dengan bukan Islam, undang-undang peperangan, jihad, jadi ada. Maka pembahagian-pembahagian begini untuk nak memudahkan saja, nak memudahkan memahami isu ni. Bukan kata Islam ni semua sekali kena belajar. Cuma mungkin sebahagian daripada tempat kita ni tidak ambil berat dalam beberapa kes. Dalam bab isu muamalah, tak banyak masjid yang menggunakan jadual fiqh muamalah. Bab solat memang ramai. Saya sangat syorkan kepada pihak pengurusan masjid di seluruh Malaysia supaya atur jadual, bermula daripada akidah, bermula kemudian masuk ibadat, masuk muamalat, masuk munakahat, masuk akhlak. Akhlak ni kita panggil tasawuf, dan sirah nabawiyah. 7 malam lengkap. Mesti ada 7 malam tu lengkap. Dan kita panggil ustaz yang mengajar ikut subjek yang telah diatur. Jangan ikut suka ustaz. Sebab setengah ustaz ni, saya sendiri bersama juga, berkata nak kata korang, kadang-kadang dia suka mengajar yang dia suka, yang sudah ada bahan pada dia. Dia ada setengah ustaz dia suka mengajar tafsir. Saya kata, apa awak ni siapa? Setengah majlis 3 malam tafsir. Tanya pengajar, dia ustaz tak nak, dia nak tafsir je. Sebenarnya tafsir ni mudah nak syarah sebenarnya. Ada setengah dia suka ceramah, dia mengajar satu ayat, dia ceramah kata pindah tak pergi. Kalau dia baca satu ayat, dia bawa hadis ahkam, Qurtubi kata apa, Ibnu Katsir kata apa, cantik. Tapi ni dia kata, akhir kata pindah dia pergi, habis. Semua cerita isu dalam dunia ni masuk belakang dalam tafsir dia. Yang tak adanya tafsir Quran je. Ini yang jadi bimbang hari ni. Kullu syai', kata orang, kullu syai' ada, yang tak adanya tafsir ayat tak ada. Sebab dia tak rujuk kitab pun. Saya bukan nak kritik, tapi ini sepatutnya diambil perhatian. Jadi dalam masjid, dalam silibus pengajian masjid, memang kena atur. Orang ni mari ni, saya ada kosongan pada malam sekian, tapi subjeknya ni, ustaz boleh isi? Kalau tak boleh isi, cari orang lain. Dia kata ustaz sedap cakap, nak cari orang lain itu siapa? Itu jadi masalah kita ni. Banyak masjid kosong hari ni sebab tak cukup tenaga pengajar. Baiklah. Pengajaran Islam yang demikian selain daripada yang diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang berikut. Hadis ni dia panggil hadis Muaz ni, hadis yang sangat panjang, bukan sangat panjang, hadis yang sangat menarik. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin.
Saya nak ringkaskan masa, kita terus pergi kepada terjemahan. Daripada Muaz bin Jabal, tulis sikit. Muaz ni seorang yang sangat hebat. Namanya Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Ansari makna orang Madinah. Gelaran dia Abu Abdurrahman Al-Badri. Al-Badri ni orang yang sertai perang Badar. Jadi ulama-ulama yang memperkenalkan sahabat, kalau pergi perang Badar, dia akan tulis Al-Badri. Maknanya orang yang pernah ikut perang Badar, orang hebat. Sebab Nabi SAW beri kelebihan orang yang pergi perang Badar ni, satu kelebihan yang tinggi. Macam kita hari ni kan, orang letak nama lah, profesor lah, datuk lah, Tan Sri, sebab nak ambil kedudukan. Zaman dulu tak ada macam tu. Semua sahabat hebat lah kot, tapi orang Badar lain dengan orang yang masuk Islam selepas daripada itu. Orang yang pergi perang Badar dilahirkan pada tahun 20 Hijrah dan dia meninggal pada dalam Ta'un Amwas, zaman Sayyidina Umar pada tahun 18 Hijrah. Seorang sahabat yang begitu hebat. Kata di Nabi SAW, a'lamu ummati bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Muaz ni orang yang pandai pakar dalam bidang halal dengan haram, maknanya pakar dalam bidang muamalat. Jadi masalah pakar dalam bidang masing-masing ni tak jadi satu benda yang pincang, kerana zaman Nabi pun Nabi sebut a'lamul halam, aqra'ukum Ubay, a'lamukum bil faraid fulan. Jadi Ibnu Abbas, ulama bagian tafsir, disebut waktu Nabi kita wafat, Muaz ni berada di Yaman. Allahu Akbar. Tengok ni, ini di antara pesanan Nabi SAW. Apa jadi? Muaz ni cerdik, seorang yang cerdik. Bila dia berjalan dengan Nabi SAW dalam peperangan, dia tengok Nabi duduk seorang, terus dia pergi dekat. Tujuannya nak tanya hukum, nak tanya, minta nasihat. Di antaranya hadis ini. Apa dia kata? Aku ada bersama dengan Nabi SAW dalam salah satu pelayaran. Pelayaran ni kalau bahasa Melayu baru ni, pelayaran ni orang naik laut kan. Jadi perjalanan lah kita panggil, perjalanan musafir. Maka pada suatu hari aku dapat berdamping dengan Nabi. Dia boleh duduk dekat dengan Rasulullah SAW semasa kami meneruskan perjalanan. Aku pun bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Tengok, cerdik orang zaman dulu, duduk dekat Nabi, walaupun Nabi ni khalifah, ketua apa ni, pemimpin negara yang begitu besar. Dia tak minta, kalau kita tak minta lah tenda projek apa-apa, tak. Dia minta projek yang sangat besar, yang sangat hebat. Apa dia? Ya Rasulullah, beritahu kepada saya suatu amal yang menyebabkan saya masuk syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Ini soalan yang paling cerdik sekali. Sebab apa? Hak lain-lain itu sementara saja, tapi hak ni yang akan memberi pulangan yang begitu besar, yang tidak ada tolak bandingnya. Jawab Nabi SAW, laqad sa'altani an azim. Nabi kata, sungguhnya engkau wahai Muaz telah bertanya kepadaku mengenai suatu perkara yang besar. Mu tanya ni isu yang besar, bukan kecil. Minta syurga besar. Dan sebenarnya perkara itu adalah mudah. Ini yang kita nak. Walaupun besar, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih, tetapi ialah mudah bagi orang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk mencapainya. Doalah banyak-banyak muslimin dan muslimat. Allahumma yassir lana, ya Allah permudahkan kami untuk mendapat redha-Mu. Banyak doa. Nabi kata Allah permudah bagi orang dia nak beri mudah. Amal bakti yang kau tanyakan itu ialah, yang pertama sekali, beribadat kepada Allah. Dan janganlah engkau berlaku syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain, sebagaimana yang tersimpuh dalam dua kalimah syahadah. Yang pertama sekali ibadat, lawan dia syirik. Na'udzubillah. Dan dirikanlah sembahyang, berilah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, dan kerjakanlah haji. Kemudian lepas Nabi kita jawab soalan, Nabi tanya pula Muaz, ala adulluka ala abwabil khair,
Nabi kata, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan? Aku nak tunjuk pada kamu pintu kebajikan. As-sawmu junnatun. Puasa yang fardu dan sunat adalah pendinding daripada azab neraka. Siapa dia nak buat tembok, dinding dengan azab, puasa. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu pula memadamkan dosa sebagaimana air memadami api. Sedekah macam bomba yang boleh membersihkan kotoran kita. Wasalatul haniha tak payah bayar. Yang tadi itu agak sukar. Wasalatul rajuli fi jawfil lail. Dan demikian juga sembahyang yang dikerjakan oleh seorang pada waktu jauh malam. Maknanya waktu tengah malam kita kemudian Mu'ad kata lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a ila akhiril ayah. Surah mana ni? Surah Jumaat yang selalu kita baca pada pagi Jumaat. Sudah surah Sajadah yang dibaca oleh imam pada pagi Jumaat. Tatajafa junubuhum, tengok nota kaki nombor 7, iaitulah mereka merenggangkan daripada tempat tidur. Mana angkat tubuh daripada tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal saleh. Mereka sentiasa berdoa pada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta perasaan yang ingin kepada memperolehi lagi redanya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan pada mereka. Jadi ini naknya tatajafa junubuh, angkat tubuh kita sebelum tengah di akhir malam. Kemudian summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda lagi, mahukah aku nyatakan kepada kamu mengenai kepala atau asas agama seluruhnya? Dia panggil Ra'sul Amri Kulli. Asas agama seluruh duduk di mana? Dan tiangnya, orang panggil tiang seri agama itu duduk di mana? Serta kemuncaknya. Aku menjawab, ya, bahkan mahulah ya Rasulullah. Apa Nabi kita kata? Kepala atau asas agama yang aku bawa itu ialah melafazkan 2 kalimah syahadah yang mengesahkan Islam. 1, tiangnya ialah salat. Siapa dia bina rumah tak ada tiang, runtuh. Siapa dia ada agama tak salat, orang ni bukan. Dan kemuncaknya, zirwatu sanamihi al-jihad, iaitulah berjihad pada jalan Allah. Kenapa jihad ni penting sangat sampai kemuncak? Zirwatu sanam, yang di atas tinggi. Sebabnya jihad inilah yang memberi kesan kepada agama. Kalau jihad tidak ada, agama kita nak laksanakan undang-undang agama, tak mampu kita. Kalau kita buat undang-undang Islam ni, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Orang putih marah, orang bukan Islam marah, nanti mari UN marilah apa benda mari ganggu. Dan orang boleh attack agama kita ni bila tidak ada jihad. Jadi kerana itulah jihad ni sangat penting, walaupun dimurkai oleh orang-orang yang bukan Islam hari ni. Tapi kena mafhum yang betul lah. Jangan nak jihad agak pergi bom tak tahu kalau, itu bukan kita. Menjadi asas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, maukah aku nyatakan kepada kamu mengenai perkara yang menjadi teras atau yang jadi sebab dapat memiliki semuanya itu? Ukhbiruka bimilaki zalika kulli. Nabi kata, mu nak jaga semua sekali. Agama kamu, apa ni, amalan-amalan kamu yang lepas, apa yang kamu nak jaga dia dengan apa? Qultu bala ya Nabi Allah. Saya kata, ya wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang hujung lidahnya. Nabi pegang hujung lidah, dia kata apa? Lalu bersabda, kuffa alaika hadza. Nabi kata, apa ni? Lalu bersabda, jagalah lidah ini daripada menyebabkan engkau ditimpa sesuatu yang tidak diingini. Jadi punca kita duduk di mana? Duduk di lidah. Lidah yang tidak bertulang inilah bercakap yang tak tentu benda. Apa kita nak cakap, cakap. Apa kita nak kata, kata. Dulu saya tambah hari ni pula dengan hujung jari sekali. Hari ni orang tak apa cakap dengan lidah. Cakap tak? Kita kalau nak maki orang, nak kutuk orang, nak jatuhkan kawan, kita cakap dengan lidah ke cakap dengan hujung jari? Kena tafsir kat bawah tu. Di antara tanda kiamat, bercakap dengan hujung jari.
Ini tanda kiamat ni, asyratus saah. Tidak ujari sekarang ni. Semua ujari. Mak dengan anak pernah tak bercakap dengan anak-anak? Anak dekat kita tapi bercakap dengan ujung jari, ada tak? Anak dia tanya mak, lepas ni nak pergi mana? Mak pun layan nak jawab. Balik masjid ni kita singgah lah, berhenti makan kat mana-mana. Jawab, layan juga kita dah. Jadi akhir kali tak ada dah. Mak dengan anak pun bercakap dengan ujung jari, bukan cakap dengan ujung lidah. Kita ni sudah naik taraf OKU, macam orang yang tak pandai bercakap dengan lidah. Tak reti nak komunikasi dah. Allahu Akbar. Suami dengan isteri pun tak apa bercakap mana dah. Dia main atas gambar, cari gambar kalb tu, hantar. Suami pun jawab balik. Gitu je ada. Tanya jumpa sungguh, tak bercakap pun. La ilaha illallah. Ini alamat kiamat yang baru ni. Kalau Syekh Haripi boleh tambah dalam kitab Nihayatul Alam dia kena tambah lagi cerita ini. Apa Nabi nak kata? Tapi asasnya sebenarnya inilah tempat dia. Nabi kata, kuffa alaika hadha, jaga lidah kamu ni. Faqultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhadzun bima natakallam, adakah kami akan dikira bersalah dan dihukum disebabkan apa yang kami tuturkan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, saqilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubbun nasu finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, kalau perkara yang nyata ini engkau tidak juga mengetahuinya, jelas dah lidah ni memang penyakit yang boleh dibawa. Benda lain orang tak buat. Orang yang baik macam kita ini tak ada dah nak pergi curi, insya-Allah tak dah. Nak pergi merompok tidak juga. Nak pergi main judi tak juga. Nak pergi kasino tak pergi dah. Tapi dengan lidah dalam masjid mampu lagi buat dosa. Boleh mengumpat orang, boleh kata orang kan. Apa nak jadi sini? Maka lebih baik hanya engkau mati wahai Mu'az. Mana doa ni sakilat ka ummuk, mana bukan doa nak suruh mati sungguh. Ibarat katanya menyusahkan makmu ni hidup ni Mu'az. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas mukanya atau di atas hidungnya ialah hasil angkara lidahnya. Jadi hasil angkara lidah inilah yang menyebabkan manusia itu tersungkur. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Riwayat Imam At-Tirmizi kata Tirmizi kata hadisun hasanun sahih. Jadi panjang hadis Mu'az. Yang pentingnya Mu'az ni seorang yang cerdik, bertanya tentang beberapa perkara yang Nabi kita layan dia pada masa yang tersebut. Jadi ini selain daripada hukum yang kita belajar, satu lagi para jemaah kita kena ambil daripada hadis Mu'az ini, iaitulah adab ketika nak berkomunikasi, berinteraksi dengan para guru. Kita tengok, kalau tengok ustaz tu nampak letih, tak payah lagi tanya soalan. Tengok dia nampak rehat, peluang ada, tanya. Mu'az ni, bila dia tanya Nabi tengah rehat sallallahu alaihi wasallam, tidak sibuk, bukan setakat Nabi jawab soalan dia aja, banyak lagi. Ala aduluka, nak tidak aku cerita, panjang. Jadi kalau kena masa yang betul, kita dapat faedah yang banyak. Saya cerita dekat dulu, saya kena marah dengan orang yang bertanya tu. Ya ada. Kita tengah duduk ni, dia telefon. Kebetulan dalam kereta tu radio bunyi. Orang duduk ngempin. Marah kawan tu ngempin. Tok ayah tu ngempin marah. Hush, dia kata baiknya dia ingat saya marah dengan dia. Radio marahnya dia. Dia tulis macam-macam yang kita. Jadi subhanallah. Ustaz ni bukan sekadar letih menjawab soalan, letih juga menerima marahan daripada orang yang dia nak tanya soalan tapi dia marah dengan kita pula. Biarlah kita belajar adab daripada Mu'az ni, nak tanya biar tanya pada waktu yang tepat. Dalam hadis yang berikut diterangkan lagi mengenai hubungan seorang muslim dengan masyarakatnya. Hubungan seorang manusia dengan masyarakat dia. Hadis yang keempat, an Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man nahallahu an. Ini hadis ni memang cantik dan memang kita kena belajar betul-betul. Seorang muslim yang sempurna Islamnya, Muslim Islam yang sempurna. Kalau Islam yang apa ni IC tak apa, ialah yang terselamat orang-orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Tengok hadis tadi tak sebut. Saya kata Nabi kita sebut lidah dengan tangan. Ini mukjizat Nabi SAW. Allah Ta'ala beri kepada dia maklumat masa depan bahawa
Manusia ni tangan ni boleh guna semua. Pukul orang boleh, nak buat zalim pada orang boleh, nak naikkan orang boleh. Dan zaman kita hari ni pun memang banyak menggunakan tangan. Siapa dia Islam baik, kita fikir tangan aku ni kalau aku tulis fitnah pada orang ke tidak, boleh menjatuhkan orang ke tidak. Jadi semua ni ingat, kalau orang tak selamat daripada tangan dan lidah kita, bermakna kita menjadi orang Islam yang belum baik. Dan seorang yang berhijrah yang sempurna hijrahnya ialah yang berhijrah daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kata hijrah ke Madinah tidak ada lagi, tuan-tuan kena ingat, ada lagi hijrah. Dia panggil hijrah ke mana? Hijrah meninggalkan maksiat dan mungkar. Hari ini maksiat dengan mungkar ada. Banyak mana lagi ada? Balik senarai. Dalam bab kerja buat kita, dalam bab makan minum kita, ada tidak? Ada. Saya kadang-kadang rasa nak kata terkilan pun boleh, bila tengok ada je orang share surat ke kenyataan bahawa makanan ni tidak halal. Apa tu, kedai makan ni haram contohnya. Oh, semua kita share belakang. Tolong sebarkan. Nanti pasti ke tidak benda tu? Dikenal pasti ke tidak? Memang benda ni haram. Kita tak tahu lagi. Tiba-tiba kita duk sebarkan, kita duk sharekan. Ini semua perkara-perkara yang boleh menyakitkan masyarakat, dan masyarakat tidak selamat daripada kita, termasuk dalam perkara ni. Jangan cuba duduk sebarkan. Kadang-kadang tu dia sebar juga tapi buat tak tahu. Betulkah perkara ini? Tujuan dia nak sebar sebenarnya. Ini panggil ini bahasa Facebook ni kacau juga ni. Dia kata, betulkah benda ni? Betul pun, benda tu memang fitnah dah. Cuma dia tanya betul, boleh sah. Kalau nak tanya, nak sahkan, jangan tanya di tempat ramai tu, tanya kawan-kawan yang kita boleh kenal pasti dia ni boleh mengesahkan, boleh memberi maklumat kepada kita. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, hadis yang kelima, al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, wal mu'minu man aminahu nas ala dimaihim wa amwalihim. Jadi ada tambahan di sini, seorang muslim yang sempurna Islamnya ialah yang terselamat orang-orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Ini jelas tadi hadis tadi. Dan seorang mukmin yang sempurna imannya ialah yang dipercayai oleh orang ramai sebagai seorang yang bersikap aman, damai dan amanah terhadap keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Jadi kalau orang itu orang beriman betul-betul, orang rasa dia ni selamat daripada orang ni. Tapi kalau orang tak beriman, kita pun takut nak beri benda-benda, nak simpan benda apa takut, nak beri tugas dengan dia apa takut. Hari ni para jemaah, di antara tidak amanahnya harta benda masyarakat hari ni, apabila pegawai-pegawai yang duduk di jawatan masing-masing telah menggunakan kedudukan untuk kepentingan dia dan kawan-kawan. Saya menerima aduan daripada sahabat-sahabat kita yang berniaga. Dia mengadu ni bukan kerana tu, nak tahu hukum. Dia kata, ustaz, boleh ke tidak bila saya bekalkan barang-barang ke sekolah ke pejabat ke mana-mana, mesti orang yang bertanggungjawab minta peratus nak naikkan. Dia panggil naikkan harga 5%, 10%. Tujuannya nak bagi ke dia. Kalau yang warak sikit, bukan untuk saya, untuk persatuan kelab dia. Bukan untuk saya, untuk hari-hari program, hari-hari guru, hari apa kita nak handphone, nak hadiah. Ini semua ni orang yang berniaga sudah tidak aman lagi dengan pegawai-pegawai macam ni. Kalau saya tak bagi, sah dia akan beli kedai lain pula. Dia pergi kedai-kedai yang orang lain yang tak fikir halal haram, nak 20%, 30%, ikut awak nak minta berapa. Saya sekadar tulis je, luluskan harga awak. Harga tinggi. Ini semua permainan-permainan manusia yang tidak takut kepada Allah SWT. Orang tidak aman lagi daripada harta benda, dan darah mereka tidak aman. Hadis ini dalam At-Tirmizi dengan hadisun hasanun sahih, kata Imam At-Tirmizi. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhziluhu
wala yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi salasa marat. Ila akhir hadis. Tengok terjemahan. Janganlah kamu berhasad dengki antara satu dengan lain. Tengok. Kalau hadis ni dilaksanakan dalam hidup manusia, kita akan jadi aman damai. Tidak ada lagi persengketaan, tidak ada lagi perbalahan sama-sama kita. Yang pertama sekali, la tahasud. Jangan hasad dengki. Hasad dengki lah punca penyakit yang mari daripada penyakit hati yang besar yang memusnahkan orang lain. Penyakit hati itu banyak peringkat. Ada penyakit hati rusak dia ya. Contohnya penyakit riak. Penyakit riak ni tak ada masalah dengan orang lain. Dia yang nak tunjuk dia baik. Kalau beri sedekah agak masuk sakabal lalu. Kan? Kalau buat apa-apa majlis pun nak suruh tulis nama dia, disumbang oleh orang ni. Dia seorang ya, tapi kita boleh faedah. Tapi penyakit hasad lah. Dia ta'adda ilal akhirin. Bukan sakat dia yang berpenyakit. Dia nak jatuhkan orang lain supaya kena juga penyakit ni. Ini bahayanya. Kalau sakat dia seorang yang berpenyakit, kita kata itu masalah awak. Hasad lah. Dia ta'rif hasad tu apa dia? Para ulama mengatakan hasad ini apabila seorang itu dengki nak suruh hilang nikmat daripada kawan dia. Itu mana hasad. Kita nak suruh hilang nikmat daripada kawan. Kalau kita dengki orang ni hebat, pandai, ada kedudukan, kita pun berusaha belajar betul-betul nak suruh dapat juga jawatan macam dia tanpa nak menghilangkan hak dia. Itu dia panggil ghibtah. Yang ini tidak jadi masalah. Munafis, orang panggil berlaku perlawanan cara sehat, masing-masing nak naik tempat yang, tapi tanpa menjatuhkan orang lain. Itulah. Jadi hasad ini iaitulah apabila ada unsur nak menjatuhkan orang lain dan nak naik kita. Itu hasad. Wala tanajasu, dan janganlah kamu sebagai pembeli pura-pura menawarkan harga yang tinggi dengan tujuan memperdayai orang lain supaya membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Tanajus ni kalau tempat lelong terbuka. Pernah pergi tak tempat lelongan? Tempat pasar borong. Orang ni kata 100, satu bakul ni 100. Mari orang lain pula 105. Sekejap alik ni pula 110. Dia tak nak beli pun, dia nak angkat naik harga. Itu dia panggil tanajus. Orang yang menipu bawa naik harga kerana nak perdayakan orang. Jangan cepat-cepat sikit. Saya lah 115. Akhir kali naik sampai 150. Boleh dengan orang tu. Yang nak beli betul-betulnya tak ada. Semua ni order main. Orang panggil juru angkat harga. Ini dia panggil tanajus. Kalau di tempat lelongan terbuka main banyak. Saya tak pergi sini. Kalau di Arab tu, saya selalu pergi tempat orang lelong kereta. Kita pelajar masa tu student duk cari kereta lelong gitulah tak. Pergi. Naik ni, letak 5,000. 5,500. Akhir sekali sampai 20,000 harga. Tanajus. Orang yang nak beli, bukan nak beli, naik harga. Ini haram. Wala tabaghadu, dan jangan kamu membenci, marah-marah atau bermusuhan di antara kita sama kita. Wala tadabaru, dan janganlah kamu putuskan hubungan mesra dan pulau memulau sesama sendiri. Jangan. Tadabur ni maknanya paling belakang. Tengok orang ni pusing lain lalu. Tengok dia masuk pintu kiri, kita pusing pintu kanan. Tak mau bersemuka, tak mau bertemu. Ini larangan Nabi SAW yang cukup besar. Jadi di antara orang yang terbaik dalam kalangan ini iaitulah orang yang memulakan perhubungannya, bagi salam dulu, minta maaf awal, minta maaflah saudara, minta maaflah saudari. Kalau ada saya salah silap, saya minta maaf banyak. Jangan ni kita dah pergi minta maaf. Bukan aku salah, dia salah. Tak apalah siapa salah pun. Yang pentingnya Nabi mengatakan orang yang memulakan cakapan itu yang terbaik. Kita nak jadi orang yang terbaik ke tidak? Nak jadi orang yang terbaik. Tak sedut kira, tak sedut sangat kita dengan Allah SWT. Biarlah kita merendah diri lebih baik daripada kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wala baik yabi' ba'dukum ala ba', dan janganlah kamu sebagai penjual memotong jalan penjual yang lain. Mana orang ni mari jual RM15, kita pergi bisik dengan dia, tak usah ambil, aku dua belah ya kau, ini potong jualan. Macam kalau pasal itulah Nabi larangan di sini semua perkara yang boleh membawakan perbalahan, permusuhan sama-sama kita, tak boleh. Kalau dalam hadis lain, wala yakhtub ba'dukum ala ba'd, jangan pergi pinang orang yang telah dipinang oleh orang lain.
Kita tahulah dia ni pinang orang ni, kita pergi juga. Dia tu pegawai kecil tu. Di berapa 40 ke apa? Kita saya 50. Dia tu kaning, saya pegawai. Lah. Dah dia terima dah kawan tu biar. Kecuali budak perempuan ni tolak. Saya tak nak awak ni sebab tak solat ke macam mana. Mari orang lain minta, itu tak ada masalah. Tapi kalau orang dah minta dah, jangan duk dengki. Awak terima dia. Kan ni, saya ni engineer contoh. Maaflah engineer kalau ada. Jangan. Itu semua larangan. Nabi kata apa lagi? Dan janganlah kamu melakukan perkara keji, tapi hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ingatlah, orang Islam al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Janganlah kamu seorang muslim menginayakan saudaranya itu. Jangan kita khianat pada saudara kita sendiri, dan jangan ia mengecewakannya semasa orang itu memerlukan pertolongan. Bila orang nak perlu pertolongan, ketika itulah kita bantu. Jangan duk main cari orang lain sedangkan kita mampu untuk membantunya. La, ini bukan sifat seorang muslim. Dan juga janganlah ia mana rendah padanya, apalagi menghinanya. Jangan la yahqiruhu, jangan pandai hina pada orang. Kadang-kadang secara realiti kita cakap, ada orang yang tidak dikenali di bumi, tapi Masya Allah malaikat di langit mengenali orang ni. Lepas tu kita tak nak kata, nak hina orang tak boleh. Tapi kalau dia buat mungkar, benda maksiat, kita benci kepada maksiat yang dia buat, bukan benci kepada dia. Benci kepada orang tak boleh. Kita benci kepada perbuatan mungkar, itu saja yang kita benci. Orang ni masih lagi dalam keadaan yang perlu pada dibetulkan kedudukannya. Ini banyak yang salah faham. Tengok ni, Nabi kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Dia kata sebenarnya takwa itu di sini. Di mana di sini? Yushiru ila sadrihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan demikian itu sambil menunjuk kepada dadanya 3 kali. At-taqwa huna. Nih, takwa di sini. Hari ni pun ramai nih orang tunjuk dada. Ada kata, kalau tanya dia, kenapa tak tutup aurat? Hati baik. Dia beramal dengan hadis ni. Hadis ni kata at-taqwa hahuna. Hati baik. Tanya, awak ni tak solat lah. Saya tak solat pun hati baik bang. Kan banyak kan dialog macam tu. Hati saya baik bang, saya tak kacau orang lah. Kita kata awak baik dengan manusia tapi jahat dengan Allah. Mana boleh? Itu dipanggil golongan murji'ah. Iman dalam hati. Naam, sahah. Generator dia di sini. Tapi kesan dia duduk di anggota. Kesan iman duduk di mana? Duduk di anggota. Jadi kita kena letak, kalaulah generator ni baik, api dia punya elektrik terpancar. Aircon sejuk. Kipas pusing. Itu mana generator baik. Jadi kalau iman di sini, puncanya di sini, tapi mana kesan? Solatnya tidak, tutup auratnya tidak, bantu orang pun tidak. Ini tak ada. Orang panggil, tak saya tunjuk sini lah. Kosong dalam dada tu boleh tunjuk ada bekasnya. Imannya tidak ada. Jadi jangan salah faham tentang hadis at-taqwa hahuna. Ini ramai orang tergelincir dalam menggunakan hadis-hadis seperti ini untuk nak membetulkan tindakan yang tak baik yang mereka lakukan. Tak boleh. Allahu akbar. Bihasbi mri'in minasyarri. Tengok. Dan cukuplah. Nyatanya seorang itu melakukan suatu perkara yang jahat apabila ia memandang rendah atau menghinakan saudaranya yang sama Islam. Kita pandang hina orang ni, tak boleh. Kita tidak tahu apa iman dalam hati manusia. Cuma kalaulah dia betul-betul buat kemungkaran, kita benci kepada perbuatan. Saya tak suka dengan perbuatan dia ni. Tak solatnya, dengan suka mengumpaknya, dengan macam-macam perbuatan mungkar. Kita sebut kemungkaran yang dia buat, tapi tidak ambil atas body itu. Kerana itulah manusia ni kita tak tahu masir apa ni, kesudahan seorang itu tidak ada di tangan kita. Kita nak kata dia ni orang baik ni, sah dah mati masuk syurga. Mana kita boleh tahu? Kan ada seorang sahabat yang hebat dalam peperangan. Orang kata dia ni ahli syurga ni. Nabi jawab la, dia ahli neraka. Terkejut sahabat. Kaifa ya Rasulullah? Tengok dia perang kuat-kuat. Nabi kata ahli neraka. Subhanallah. Akhir sekali lepas peperangan, sahabat-sahabat yang dengar cerita tadi pergi attack. Di mana duduk dia ni? Tengok-tengok dia sedang fi ramak, mana dekat nak mati. Bila dia kena, tangan dia sakit,
dia ambil dia punya pedang, dia tikam dia sendiri. Mana bunuh diri. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat terkejut. Subhanallah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dia ni ahli neraka. Betul sungguh hebat dia bunuh diri. Walaupun dia dalam peperangan jihad fisabilillah yang begitu hebat, bunuh orang kafir begitu ramai, akhir kali mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal iyazubillah. Jadi jangan kita hina orang-orang yang bukan orang-orang yang kita nampak hina, tapi kita boleh sebut tentang kerana perkara yang tak baik. Semalam saya sudah sebut dalam beberapa kuliah kita, dalam khutbah saya mengatakan bahawa kalau kita benci kepada seseorang, tak suka dengan tindakan mereka, jangan sampai peringkat ambil gambar-gambar orang ni, tukar kepala gambar orang lain, ambil monyet pasang ke kepala orang ni, buat perli main pula. Sekarang ni pula dia buat dialog pula tu, ambil orang ni, sedangkan kawan tu tak kata macam tu, kita pula pergi buat cerita. Ini semua iftirak, menghina orang tanpa kebenaran, tanpa hak, dan kita telah melakukan dosa yang tidak ada faedahnya. Untuk dunia lagi tak ada faedah, untuk akhirat suka-suka kawan-kawan boleh lah. Bila hantar kawan-kawan pun ha-ha kat bawah tu, apa benda ha-ha ke neraka nak pergi lah. Ini perbuatan macam ni, hadis-hadis seperti ini sangat penting. Karena itulah dalam kitab kita, dalam muqaddimah Mustika, walaupun nak masuk dalam isu tentang salat, tapi inilah yang penting. Kenapa salat kita dalam bab khusyuk salat nanti, di akhir salat nanti banyak cerita-cerita isu yang perlu kita kenal. Kenapa bila salat hilang khusyuk? Kenapa bila salat tak rasa kemanisan beribadat? Sebab hati kita dikotori oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Bila banyak benda-benda mungkar dan maksiat, tengok dalam kitab kita, di awal sebut tentang iman, sebut tentang gilak balik keimanan kita, tinggalkan maksiat, tinggalkan perkara ni. Kerana salat nak jadi sempurna, betulkan channel dulu. Dia punya frekuensi tu, kata orang, radio ni tak akan bunyi suara baik kalau dia punya gelombang tak betul. Gelombang kitanya duduk di mana? Duduk di hati. Hahuna, betul yang Nabi kita tunjuk. Iman di sini, kesimpulannya, keseluruhan hak seorang muslim adalah haram atas seorang muslim yang lain bertindak terhadapnya menurut cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jangan. Iaitu darahnya, keselamatan nyawa dan tubuh badannya, dan kehormatannya. Irduhu, harga kehormatan diri di zaman kita ini sangat tidak dinilai oleh manusia. Mudah ya kita nak cerita orang, mudah ya kita nak main orang. Jangan sekali-kali. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang berikut ditegaskan, an Salim an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Orang Islam ialah saudara orang Islam yang lain. Kita letak Islam itu bersaudara. Kenapa bila bersaudara kita nak kelahi? Tak, tidak ada sebab kita nak berkelahi. Janganlah dia menginayahkannya. Buat nanya kepada orang tak boleh. Dan janganlah juga membiarkannya diunayai oleh pihak musuh. Kita buat khianat pada orang pun tak boleh, membiarkan orang dia khianat tak boleh. Kita tengok orang Islam ni diunaya, kita bantu setakat mana yang kita tolong, kita boleh bantu. Hari ni saya nak sangat kepada sahabat-sahabat kita ni, muslimin dan juga ada muslimat yang duduk dalam bidang undang-undang. Kalau balik kampung, panggil orang kampung, ajak mari raya rumah kita, terangkan kepada mereka hak wanita yang diunaya oleh si suami yang tidak bertanggungjawab dalam masyarakat sangat ramai. Masalahnya orang perempuan yang tak tahu nak pergi mengadu di mana. Mengadu di mana. Saya baru lepas satu kursus haji, ada seorang muslimah mari tahu, dia kata, Ustaz, saya dilarang oleh suami saya pergi haji. Saya kata memang hak dia. Tak habis lagi cerita. Dia kata, hak dia apa? Dia kata, dia tinggal saya sudah 22 tahun. Anak kecil merah lagi tinggal. Sekarang ni budak masuk universiti. Bila dengar saya nak pergi haji, tiba-tiba muncul dia mengaku suami saya melarang dia pergi haji. Saya kata, makcik buat apa 22 tahun, kenapa tak bawa kes ke mahkamah, tuntut fasah nikah, tak ada nafkah, tak ada tu, tak ada ni, sekarang ni baru nak buat, apa jadi? Tengok, subhanallah, terenaya mereka. Jadi coba bagi penerangan, kalau ditinggal macam ni sampai berapa lama ditinggalkan, bawa kes ni ke mahkamah, sesah banyak masalah. Mahkamah pun tak nak sesah semua juga.
Sebab suami ni kalau panggil tak pergi, itu jadi masalah dia. Dia nak bini tak bini dah, tapi tak nak ceraikan. Hak ni pun satu kes yang cukup menyusahkan lah, menyesakkan nafas kata orang. Tengok, kalau kita tengok orang dienaya, apa saja penganiayaan dibuat, kita bantu. Siapa yang menolong saudaranya mencapai perkara yang diperlukannya, Allah pula akan menolongnya mencapai hajatnya. Tengok, man kana fi hajati akhi, satu hajat kita tunai, Allah Ta'ala tunai hajat kita. Siapa dia melegakan satu kesusahan yang dihadapi oleh seorang Muslim, nescaya Allah akan melegakan satu kesusahannya daripada kesusahan yang ada pada hari kiamat. Hari kiamat lah yang kita nak bantuan. Dan siapa yang menutup keaiban seorang Muslim, ini pun satu isu yang besar. Nescaya Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis Muslim. Tutup aib di sini kena faham, jangan salah faham. Saya tak nak jaga, tak nak tahu hal orang, tak nak jaga tepi kain orang. Siapa dia suruh jaga tepi kain orang ya? Orang tu masuk dalam kain dah, nak jaga tepi kain orang lagi. Kadang-kadang kita nampak orang ni jiran kita, memang tak ada suami, tiba-tiba laki-laki masuk dalam rumah senyap-senyap. Kita duduk gini, tutup mulut, tak boleh jaga kain orang tak boleh. Allah suruh tutup aib lah. Tutup aib di sini itu namanya mengiktiraf kemungkaran. Wajib kita kena laporkan kalau tengok kes macam ni. Maksud tutup aib di sini, dosa-dosa yang lama berlaku. Kamu ni berkawan masa muda, lepas tu bila balik haji kita pun duduk warak lah sikit kan, tiba-tiba kawan tu buat mungkin kenal dia tu mak hajah baru tu. Allah, waktu sekali ngaku dia masuk sekolah dulu kak, apa benda, dia lah mak repit dia juga berapa dia bosnya ada belakang lah. Ini mendedahkan keaifan yang telah ditinggalkan oleh mereka. Jangan duduk korek balik lagi benda-benda lama, stop. Jangan duduk buka balik aib. Itu dipanggil satara musliman. Ataupun kalau kita tengok orang buat mungkar, kita baca hadis ni, dia panggil literal sangatlah tu baca hadis. Literalis kalau panggil lagi ni. Tak boleh repot. Sebab Nabi suruh tutup aib. Bukan tutup aib itu benda yang lepas, yang berlaku, dia dah taubat lama dah. Ini bukan tutup aib, ini engkar mungkar. Jangan bercampur di antara isu engkar mungkar dengan masalah mendedahkan keaifan orang. Ini dua isu yang berbeza. Kena jelas dengan masalah ni. Wa man satara musliman satarahullah, siapa dia tutup keaiban seorang muslim, Allah akan tutup keaibannya pada hari kiamat. Jelaslah tutup di sini dengan makna kita tidak mendedahkan, membongkar benda-benda yang telah lama, yang telah dia taubat, yang telah dia selesai. Hadis yang lebih lanjut diterangkan dalam hadis yang berikut, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, raddus salam, wa iyadatul marid, wa ittiba'il janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul 'atis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hak seorang muslim atas seorang muslim yang lain. Ingat ni, hak ni maknanya tanggungjawab kita. Jangan minta bayaran, jangan minta apa-apa. Hak dia. Yang pertama sekali, iza raddus salam, membalas salam. Orang bagi salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita jadi hak kita jawab salam. Waalaikumsalam. Jangan tak jawab. Termasuk dalam tulisan. Kalau orang hantar SMS kita, assalamualaikum, tak semesti kita jawab dengan tangan, jawab dengan mulut pun tak apa. Bila baca je, kita jawab waalaikumsalam. Ni ada setengah orang ni marah, ustaz tak jawab salam saya. Kata mu tahu mana? Aku baca tak aku jawab dah. Waalaikumsalam. Mereka tulis dah, kita jawab salam orang tu. Sebabnya ulama macam tu dulu. Bila sampai surat, ada kalanya dijawab, ada kalanya dia panggil jawab dengan mulut. Masalah jawab salam ni penting. Jangan duk main-main lah. Lepas tu, salah satu daripada isu salam yang saya nak tambah sikit sini, masalah kita salah faham, menyempitkan salam. Nabi kata di antara alamat kiamat yang berlaku, salamul khas, beri salam kepada khas. Contohnya bila kita berjalan ramai-ramai, tengok ustaz berjalan seorang, belakang ustaz tu ada 10 murid dia sekali. Kita berkata, assalamualaikum ustaz. Tengok tu imam, assalamualaikum imam. Kita beri salam kepada siapa? Kepada ustaz seorang je, imam seorang. Kenapa? Anak-anak murid dia yang berjalan bersama dengan dia, anak mukim dia tak dapat salam kita. Dia panggil salam khas. Ini termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Jadi jangan saya harap murid-murid kita ni jangan duk jadi kita ni sebagai salah satu daripada tanda kiamat. Boleh? Nak bagi salam, bagi salam. Assalamualaikum. Tak payah assalamualaikum ustazah.
Jadi ustaz seorang boleh, 10 orang lagi, 20 orang sekali dengan dia tak dapat, sebab kita salam khas. Ini panggil salam VIP dipanggil. Jangan guna salam VIP ni, salam umum kepada semua masyarakat. Assalamualaikum, habis sekali dengan malaikat dapat salam. Yang kedua, menjadi hak yang kedua, iyadatul marid, melawat orang sakit. Bila dengar kawan-kawan kita sakit, pergilah melawat, ziarah di hospital ke di rumah, paling tidak pun telefon tanya khabar kalau tak dapat pergi. Wattiba'ul janaiz, ikut janazah, yakni solat janazah. Jangan ikut saja tak solat. Ramai hari ni orang ikut saja, tanya waktu nak solat, dia tanya pukul apa solat? 10, pukul 9.30, ramai yang cabut lari. Oh, saya ada hal, saya ada kerja, saya ada apa. Bila anak saya pegang betul seorang, nak gimana? Oh, ada hal. Apa dia hal tu? Cuba cerita saya. Rupanya hal yang betul-betul halnya, dia tak reti nak solat jenazah. Tu yang paling besar sekali. Sampai mereka, oh, kau puyuh meninggal. Saya kata, siapa dia cakap dengan awak? Syarat mayat jenazah tu pakai kopiah. Ada orang buat syarat macam tu? Tak ada. Allahu Akbar. Ini yang benar ajaib dalam dunia bagi saya, iaitulah solat yang paling mudah, yang paling simple, tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada apa ni, tak ada tahiyat, tak ada kunut. Hak ni orang tak pandai. Pelik ke tidak? Pelik. Jadi kalau saya pergi tempat-tempat jenazah ni, kita akan kumpul dulu, pakcik-pakcik mari sini. Duduk sini. Oh, duduk rokok berhenti sekejap. Saya nak ajar 5 minit kursus solat jenazah. Ajar daripada duduk buah tak tu kalu, kita ajar salat jenazah. Bila waktu nak salat nanti semua pandai belaka dah. Alhamdulillah. Salat kemuncak kita nak bantu jenazah tu di mana? Ketika salat tu. Ini tidak lah, tak apa. Malam ni saya mari pula. Moga ada makan mari dah. Ini kira lain dah. Allah apa ni, ijabatud dakwah, menghadiri majlis perkahwinan. Ni panjang pula huraya dia ni. Majlis perkahwinan ni kalau orang panggil kita kena pergi. Kalau tak boleh pergi kena minta uzur. Minta maaf lah. Awak panggil saya duduk di Kelantan, awak panggil Kuala Lumpur, tiket kapal terbang tak hantar, itu pun uzur juga tu. Termasuk juga uzuran juga yang tak boleh, yang boleh kita tak pergi. Uzur yang paling besar sekali, kalau dah majlis itu ada benda mungkar. Tanya orang pergi, macam mana majlis? Oh, kuat, lompat-lompat atas pentas, tarik menari cukup. Tak payah pergi. Gugur hak wajib. Wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin, bila dia bersin dia kata alhamdulillah, kita kena kata yarhamukallah, yarhamukillah. Kalau dia tak kata, jangan kata. Dia bersin, senyap, kita pun senyap. Pasal dia tak puji Allah, tak berhak kita untuk doa untuk dia. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang berikutnya, Nabi kita tambah lagi, hadis Abu Hurairah, hakul muslimi alal muslimi sittun. Tengok terjemahan dia. Hadis Abu Hurairah kata apa? Hak seorang muslim atas seorang muslim lain 6 perkara. Orang tanya, apa ya Rasulullah? Jawabnya, apabila engkau bertemu dengannya, maka berilah salam. Samalah. Yang kedua, apabila menjemput, wa iza da'aka fa'ajib, apabila dia jemput kamu hadir majlis perkahwinan, maka kita kena pergi. Di sini, jemputan di sini beramai ulama khususkan kepada walimatul urus. Walimatul urus yang jadi kewajipan kita hadir. Ada kenduri-kenduri lain itu tak apa, kita tak pergi. Tapi sebaiknya kena pergilah, sebab orang panggil. Kecuali majlis yang ada benda yang berkait dengan kemungkaran, itu tak boleh. Wa iza stansahaka fansahlah. Ini hak baru. Dan apabila dia meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Orang minta nasihat, nasihat dengan baik. Tapi hari ini kalau orang minta nasihat, payah lalu. Bila kita buka pejabat, pejabat konsultan dia panggil. Konsultan apa dah? Advisor. Enggak apa lagi? Mau minta nasihat tu 500 dah pun nak buka file. Buka file dulu 500 baru boleh jumpa. Bimbang kat saya, bimbang. Takut. Pasal tu dia kata, ustaz kena ada PA juga ustaz ni. Baru senang orang nak buat urusan. Kata tak boleh lah. Kalau ada PA nak jumpa saya tu 50 dah kena bayar. Belum lagi cerita lagi apa benda lah. Tak apalah, itu nak macam mana sistem hari ni, mungkin melibatkan pejabat ke apa. Jadi kalau nak minta nasihat free, minta kat masjid lah, jumpa kat masjid, saya minta nasihat awak dah. Nabi kata wa iza stansahaka, ini tanggungjawab. Bila orang minta nasihat, fansah, kita kena beri nasihat dengan betul, jangan kelentung, tak boleh. Ni dak ni kalau orang tanya, awak nak jual kereta? No. Macam mana kereta awak? Oi, isi minyak ya. Lepas tu jalan terus. Apa dia nak jual tu sebab kereta dia 4 kali mati dah bulan dalam minggu ni saja. Itu tidak nasihat nama dia.
Dan apabila dia bersin menyebut alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah, semoga ia boleh rahmat. Dan apabila dia sakit, maka lawatilah dia. Dan apabila dia mati, maka ikutlah jenazahnya, yakni salat jenazah. Hadis Muslim. Bukan setakat itu saja, tetapi masih banyak lagi hadis-hadis khususnya tentang Islam yang menunjukkan bahawa Islam itu tidak terhad kepada rukun-rukunnya 5 yang memperkatakan soal-soal ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Bahkan Islam amat luas bidangnya, meliputi segala percaturan hidup yang menghubungkan manusia dengan masyarakat. Nah, jadi kita fahamlah di sini bahawa kalau kata Islam itu bukan setakat ibadat saja, dalam masjid, surau, nikah, kahwin, merangkumi semua perkara. Islam bukan saja mengatur hubungan berbaik-baik dan aman damai di antara orang Islam sama sendiri, tetapi juga di antara Islam dengan orang-orang yang bukan Islam berdasarkan kepada peri kemanusiaan. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Ini syarat. Orang bukan Islam yang tidak perang kita kawan dengan dia, tak ada masalah. Tapi kalau dia angkat bendera nak lawan Islam, ketika itu baru kita lawan. Dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini orang yang baik, dia nak amal ibadat hak dia, itu hak dia punya pasal, tapi tidak berhak untuk kita berkelahi dengan dia. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum an wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sebenarnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama. Maksudnya kalau dia ni berlawan kita kerana agama orang bukan Islam dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu, dan ingatlah, siapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Jadi jelas kepada kita para jemaah bahawa kita boleh bersahabat, berkawan dengan orang bukan Islam dalam bab-bab yang tidak terlibat menghina agama kita. Mana kalau dia biasa macam kita ada hari ini dalam masyarakat majmuk yang ada di Malaysia hari ini, kita jangan duduk orang panggil resis ke apa sekarang ni istilah. Jadi balah dengan orang bukan Islam dalam isu-isu, kadang-kadang tak perlu sampai peringkat begitu sekali. Jadi mereka yang menyebabkan banyak terbantuknya dakwah kita ni kepada non-Muslim kerana sikap garang kita kepada orang bukan Islam. Garang. Bila orang bukan Islam mari masjid, beliau biji mata tengok orang Islam masuk masjid, Allahu Akbar. Biar dia mari, kita perangkap mereka. Dia mari, kita siap dengan pamflet dakwah kita, siap dengan pegawai-pegawai yang boleh memberi penerangan tentang agama. Bila dia mari, kita cerita Islam tu apa. Masuk dewan sekejap, 10 minit duduk sini, tayang kebaikan Islam tu apa dia. Dia nak keluar, kita bagi hadiah dengan pamflet, dengan surat tentang agama. InsyaAllah orang ni yang mari, orang barat, orang putih ni pengkaji. Sahabat saya Muhammad Michael mari daripada negara Ghana, duduk di Kota Baru. Kalau tuan-tuan pergi ziarah Kota Baru, saya syorkan supaya pergi ziarah Muhammad Michael. Pejabat dia Islamic Information, duduk di sebelah Masjid Muhammadi. Sampai di Kota Baru tanya mana Mak Ghana, orang tunjuk kedai dia. Anak orang Malaysia tak apa nak buat kerja, boleh orang luar tu hantar mari seorang duduk jaga situ. Dia kata, ustaz, sampai setiap minggu ada je orang mari AGU, mari berlawan dengan dia tentang hujah agama. Berlawan. Dan positifnya, ramai yang berlawan tu sama ada masuk Islam terus ataupun dia U-turn balik lepas 3 tahun, mari semula ke Kota Baru, masuk Islam. Subhanallah. Tengok, kita nak macam tu. Orang bukan Islam mari ke masjid kita, bukan dihalau, mereka keluar dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Ini sepatut. Orang Islam masuk negara Islam, bukan hantar balik mayat dengan bom tak terkalu, tapi kita hantar mereka dengan syahadah la ilaha illallah. Barulah kita rasa Islam ini satu agama rahmat, bukan resis induk balah orang tak terpasal. Tapi kalau mereka nak buat kacau, barulah kita guna sekat daripada apa yang mereka nak buat itu. Inilah Al-Quran mengajar pada kita berlaku adil kepada orang-orang Islam, dan orang bukan Islam duduk dalam negara Islam mendapat keadilan yang begitu sempurna. Sempurnanya Islam itu kerana mari daripada Allah Azza wa Jalla.
perbincangan kita yang terakhir iaitulah tentang sumber hukum Islam. Ini dia, kalau orang belajar ilmu syariah ni dia panggil ilmu usul al-fiqh, ilmu usul fiqh. Menurut huraian ulama rahimahumullah, punca ataupun sumber hukum Islam itu ialah 4: Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama, dan qiyas. Jelaslah, Quran tu tahu dah, hadis pun tahu dah, ijma' tu apa? Ijma' ini sepakat ulama umat dulu mengatakan perkara ini disyariatkan. Nah, kalau kita baca kitab fiqh bab salat contohnya, semaya ni mana dalil dia? Al-Quran, aqimus salah. Hadis, bunyan Islam. Yang ketiga, dia panggil ijma' ulama bahawa salat ini fardu. Ijma' mana sepakat ulama pada masa itu. Itu dia panggil ijma'. Yang keempat, dia panggil qiyas. Qiyas ini iaitulah bawa hukum baru dikaitkan dengan hukum yang lama dengan syarat-syarat dia. Nah, jadi dalam undang-undang Islam ni, qiyas inilah di antara banyak yang diguna pakai. Sebab apa? Sebab Al-Quran bawa mari 30 juzuk ya. Dia tak sebut semua, tapi dia kata kami tak tinggal semua. Ma farratna fil kitab min syai'. Dalam hadis sama juga. Jadi benda-benda yang baru datang, maka para ulama ambil. Contohnya bila kita timbul isu dadah. Dadah ni tak masuk dalam kategori arak pun tak masuk. Dalam kategori lain pun tak masuk. Macam mana kita nak mengharamkan dia? Sebab dia memabukkan. Mudaratnya ada. Maka ambil undang-undang arak yang haram, innamal khamru wal maisir, dalam Quran haram itu, kita kata kenapa arak haram? Sebab memabukkan. Faedah tidak ada. Maka mari kepada dadah. Dadah ni apa penyakit dia? Memabukkan, menyakitkan. Maka ilhaq, maka dibawa hukum ini kepada arak, dibawa hukum asalnya arak, hukumnya haram, maka ini dipanggil qiyas. Qiyas kepada perkara tersebut. Banyaklah cerita qiyas ni panjang. Tuan-tuan boleh belajar nanti dalam bab usul al-fiqh, dalam bab qiyas. Yang kedua, pembahagian hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam terbagi pada 5 bahagian. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, ataupun orang Melayu kata sunat. Sebab kalau kita ni sunnah lain, sunat lain ya. Kalau kata sunnah, oh tu sunnah tu, sunnah Nabi. Kalau kata sunat, maknanya tidak wajib. Itu istilah. Yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Harus ni perkara yang boleh kita buat dan boleh kita tak buat. Tengok nota kaki nombor 19. Perkara yang wajib apa dia? Apabila dikerjakan, kalau ditinggalkan, apabila dikerjakan boleh pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu makna wajib. Tambah itu, dikerjakan boleh pahala. Gugur dalam nota kaki itu. Perkara sunat dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kalau nak tambah belakang lagi cantik, tapi rugi, tak boleh pahala. Kena tulis itu. Sebab bila berhenti setakat tu, banyak kita tak terbuat benda sunat ni. Apa mana sunat? Buat boleh pahala, tak buat tak boleh apa-apa. Tak boleh apa-apa macam mana? Rugi tak buat sebab tak dapat pahala. Kena tak. Yang ketiga haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Makruh, dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Dan kita kata makruh ni tidak berdosa, tapi lebih baik tinggal kerana tak ada faedahnya dia. Yang ke perkara yang harus, yakni jaiz, tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan melakukannya. Macam kita kata makan pada waktu biasa, itu harus. Nak makan, tak nak makan sudah. Tapi kalau tak makan, menyebabkan dia mati lah, itu haram. Ini undang-undang Islam, dia panggil hukum 5. Kena belajarlah hukum 5 ni, maknanya kita ada 5 perkara dalam hukum. Ada perkara wajib, sunat, makruh, harus, haram. Pengertian ibadat, oleh kerana mesti ke hadis jilid kedua ini mengenai bahagian ibadat, maka elok juga dijelaskan pengertian ibadat dalam Islam. Kesimpulan makna ibadat, ini dia buat kesimpulan yang paling senang sekali lah. Banyaklah makna dia tu. Kesimpulan dia, ringkasannya, taat atau tunduk patuh dengan sepenuh-penuh khuduk, mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi segala larangannya. Ataupun dengan ibarat lain yang lebih, saya ingat lebih ringkas, semua perkara. Boleh tulis, ibadat itu semua perkara, sama ada perkataan, perbuatan, i'tiqad,
yang diradai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu nama dia ibadat. Apa benda yang kita buat? Ibadat belaka. Kenapa makan? Nak menguatkan tubuh kita ni untuk beribadat. Jadi ibadat. Makan tu sendiri pun boleh pahala. Tapi kalau kata kenapa makan? Lapar. Boleh lapar, boleh kenyang lah. Pahala tak dapat. Bidang ibadat itu pula amat luas, meliputi segala amal usaha yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu manusia dituntut menyedari akan hakikat wujudnya. Kerana tujuan manusia diciptakan oleh Allah dalam alam kehidupan ini ialah untuk beribadat kepadanya, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Ini dia panggil ayat yang menjadi asas kepada kejadian jin dengan manusia ni. Tujuannya supaya beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam pada itu, amal ibadat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah yang dikerjakan oleh mereka yang beriman serta ikhlas kerana Allah semata-mata. Jadi alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita di dalam perkara yang pertama tentang Islam dan hukum-hukumnya. Jadi Islam itu sangat luas, hukumnya sangat teliti, dan mari daripada Allah Azza wa Jalla, maka jangan kita rasa undang-undang Islam ini menghina, menghimpit ataupun menyusahkan. Tidak sama sekali. Pengertian ibadat ini perlu pada penjelasan yang panjang. Banyak dah kita bincang, yang boleh kita simpulkan bahawa semua perkara yang kita buat atas dunia ini yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itulah ibadat kepada Allah. Jadi kalau gitu tuan-tuan pergi kerja yang tidak melanggar syarak, ibadat. Pergi cari makan, cari rezeki, ibadat. Pergi apa saja pun termasuk dalam ibadat kepada Allah Ta'ala, kecuali perkara yang tidak diradai oleh Allah, maka dia terkeluar daripada sempadan ibadat. Itu saja. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita dalam siri yang berikutnya, iaitulah kebersihan dan kesucian dalam Islam. Ini pun menarik tajuk-tajuk dia. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang.